Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala telah menceritakan pelbagai kisah tauladan bagi umat-umat zaman dahulu untuk kita pelajari. Di sini termasuk dalam bentuk akidah, ibadah dan juga syariah. Juga terdapat dalam Al-Quran kisah-kisah wanita yang sesuai dijadikan teladan bagi wanita-wanita pada zaman sekarang bagi menjalani kehidupannya. Jadi cerita ini adalah sesuai mengikut kesesuaian hambanya. Jadi di dalam kisah ini ada kisah-kisah yang positif, negatif, ada yang patut kita contohi dan juga ada yang patut kita jauhi. Segalanya bergantung kepada cara kita menilai kisah-kisah tersebut. Terdapat 5 kisah wanita yang boleh kita contohi dan juga kita pelajari. Kisah yang pertama adalah mengenai seorang wanita yang berjuang. Wanita yang berjuang ini sangat hebat. Mereka sangat berani dan sangat kuat walaupun iman diusik berkali-kali dalam ujian mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kisah ini adalah mengenai isteri Fir'aun iaitu Asiyah. Doa Asiyah kepada Allah telah Allah rakamkan di dalam surah At-Tahrim pada ayat 11. Walaupun Asiyah ini dicengkam dengan kejahatan ataupun kezaliman Fir'aun, tetapi ia tidak menyebabkan Asiyah berputus asa ataupun merasa jauh kepada Allah. Sedangkan beliau lebih rasa kuat dan ingin lebih dekat kepada Allah. Kisah yang kedua ialah mengenai kisah wanita yang menjaga kehormatan dirinya. Kisah ini tidak lain tidak bukan adalah mengenai kisah Maryam iaitu ibu kepada Nabi Isa alaihissalam. Kisah Maryam ini adalah kisah seorang wanita yang hari-hari menjaga kehormatan dirinya supaya menjadi lebih dekat kepada Allah. Sebabkan keutamaan inilah Allah mengabdikan nama Maryam sebagai salah satu nama surah di dalam Al-Quran, iaitu surah Maryam pada surah yang ke-19. Allah memelihara Maryam bukan kerana kecantikannya tetapi kerana penghormatan bagi Maryam yang ingin menjaga dirinya supaya menjadi hamba yang solehah. Kisah yang ketiga pula adalah mengenai kisah wanita pembawa kayu bakar. Kisah ini adalah mengenai Hindun iaitu isteri kepada Abu Lahab. Orang seperti Hindun ini adalah jenis suka menyebarkan cerita, menyampaikan fitnah dan menyebarkan aib. Jadi orang seperti Hindun ini, dia dan juga suaminya Abu Lahab tidak berputus asa untuk menyebarkan kebencian atau memfitnah dan mengganggu dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menulis kisah ini di dalam surah Al-Lahab daripada ayat 1 sehingga ayat 5. Kisah yang keempat pula adalah mengenai kisah wanita penggoda. Kisah ini mengenai Zulaika yang ingin menggoda Nabi Yusuf. Maka Allah menceritakan kisah ini di dalam Al-Quran bagi memberi tauladan kepada kita mengenai kisah Zulaika ini ataupun perbuatan Zulaika ini. Jadi di sini juga Allah telah menceritakan kata-kata Nabi Yusuf pada ayat yang ke-23. Kisah yang kelima pula adalah mengenai kisah wanita yang mengkhianati pada suaminya. Seperti kita tahu, Allah juga memuji kisah wanita yang taat pada suaminya yang zalim seperti kisah Asia. Tetapi ada juga kisah yang Allah tidak menyukai kisah wanita atau isteri yang tidak taat kepada suaminya. Jadi contoh kisah ini adalah isteri kepada Nabi Nuh dan juga Nabi Lut alaihissalam. Kisah ini kita boleh dapati pada surah At-Tahrim ayat 10. Di sini kita boleh tahu di mana isteri-isteri Nabi Lut dan juga Nabi Nuh ini tidak taat kepada suami mereka yang ingin menyampaikan dakwah. Maka perbuatan ini Allah simpulkan ataupun Allah tuliskan di dalam Al-Quran agar kita tahu bahawa perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Jadi kisah-kisah ini sebenarnya dah ribuan tahun. Namun kisah-kisah ini juga masih ada terdapat di dalam kalangan-kalangan kita pada masa kini. Jadi ada antara kita yang masih menjaga kehormatan diri dan ada juga yang jenis suka menjaja cerita, mencela, berkhianat dan juga sebagainya. Jadi walaupun kisah ini adalah kisah dalam Al-Quran, semoga ia menjadi tauladan kepada kita dan menjadikan kita sebagai seorang hamba yang ingin mengambil iktibar supaya kita menjauhi apa yang patut kita jauhi. Bagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nur, dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penjelasan dan contoh-contoh kepada orang-orang yang terdahulu sebelum kamu dan sebagai pengajaran kepada orang-orang yang bertakwa.
Semoga dengan membaca kisah ini kita tidak terjerumus kepada perkara yang tidak sepatutnya. InsyaAllah semoga menjadi tauladan dan semoga kita sentiasa buat yang terbaik supaya kita boleh jadi yang terbaik di mata Allah. InsyaAllah.